ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, hari ini kita baca ayat yang kelima, insyaAllah, dalam surah Al-Kafirun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Maksudnya dalam terjemahan di sini itu, dan kamu pula tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Baik, dari segi perkataannya adalah sama dengan ayat nombor 3. Kita dah cerita pada 2 hari lepas. Jadi kita tidak ulang yang itu, cuma kita nak beritahu lagi sekali bahawa terjemahan pada ayat 4 dan 5 lebih cocok bagi ayat yang kedua dan 3. Dan ayat kedua dan 3 lebih cocok terjemahannya tu pergi kepada ayat 4 dan 5. Kerana kita dah sebut dalam semalam kita dah sebut bahawa ada 4 pendapat tentang apa maksud ulangan-ulangan dalam ayat 2, 3, 4 dan 5. Dalam 2, 3, 4 dan 5, yang mana ayat yang nombor 2 dalam surah Al-Kafirun adalah sama maksud dia dengan ayat yang nombor 4, dan ayat nombor 3 adalah sama maksud dia dengan nombor 5. Jadi dari segi terjemahan, namun di situ ada 4 pendapat ulama yang menjelaskan maksud ataupun makna bagi 4 ayat yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama iaitu ulangan adalah sebagai takkid, iaitu ayat yang kedua menguatkan maksud ayat yang pertama. Maknanya tetap sama, dia hanya ulangan macam kita kalau kita mengulang kata-kata kita, kita hanya mahu mereka memahami bahawa inilah maksud yang saya maksudkan, dan kamu kena faham itu. Jadi contohnya kita kata, jom kita makan. Lepas tu kita kata, saya tak lapar. Lepas tu kita, jom kita makan. Lepas tu kita ulang balik, saya tak lapar. Maknanya di situ ada ulangan. Ulangan di situ kita ulang kerana apa? Sebab kita nak stres, kita nak kuatkan lagi maksud yang kita sebut tadi. Yang kita sebut mula-mula tu, iaitu maksudnya sama, iaitu saya tak lapar, maknanya saya tidak mahu makan. Tapi dalam pendapat yang kedua, maknanya ini pendapat yang pertama, dan kita ada sebut 3 lagi pendapat yang lain. Kerana apa? Kerana ada satu kaedah, iaitu at-taksis aula min at-takkid, iaitu bila ada 2 ayat ataupun 2 perkataan yang sama digunakan, maka janganlah kita ambilnya sebagai maksud yang sama bagi dua-duanya, tetapi kita letakkan maksud yang berbeza bagi kedua-duanya. Itu lebih aula, itu lebih utama. Maka dalam hal itu ada timbul tiga pendapat kita dah sebut semalam, iaitu pendapat yang kedua tadi, iaitu ulangan itu ialah pertama sebutan ayat yang menyatakan aku tak sembah apa yang kamu sembah dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Itu adalah masa tu fil hal, sekarang maknanya masa dia lah, masa tu. Kemudiannya disebutkan lagi, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. 2 ayat yang 4 dan 5 ialah ulangan itu bermaksud di masa depan, maknanya aku tak akan sembah di masa depan juga, dan juga kamu tak akan sembah di masa depan apa yang aku sembah juga. Macam tu maksud dia.
Okey, itu yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga iaitu yang dua ayat pertama itu menyatakan perbezaan objek sembahan, iaitu aku tak sembah apa yang kamu sembah, iaitu berhala, dan kamu tak sembah apa yang aku sembah, iaitu Allah. Itu objek sembahan, itu ayat sebutan pertama. Kemudiannya bila diulang ulang pula, maksud dia berbeza pula. Maksud dia ialah ibadat aku tak sama dengan ibadat kamu, dan ibadat kamu tak sama dengan ibadat aku. Iaitu apa? Ibadatku adalah tauhid, ibadat kamu adalah syirik. Jadi ulangan ayat itu bermaksud begitu. Itu dalam pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat pula, iaitu ibadat kepada objek sembahan adalah berbeza. Aku tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Itu ada beza lah, ada beza dari segi siapa yang kita sembah. Ini perbuatan itu. Perbuatan ini menyembah adalah berbeza antara kami dan kamu, ya. Tapi mana ulangan iaitu ayat yang keempat dan kelima ialah aku takkan terima apa yang ibadat kamu tu, dan kamu juga takkan terima ibadat aku ni. Takkan terima. Itu yang datang dalam pendapat yang keempat, ya. Jadi dah lihat semua pendapat-pendapat itu yang kita dah perincikan semalam, dah cerita semalam. Jadi sekarang ni nak macam mana ni kita sebagai orang awam, macam mana ni? Dah banyak-banyak pendapat ni, pening kepala pula. Pening kepala. Okey, macam ni. Kata ulama, bila pendapat itu banyak, bila dalam mentafsirkan Al-Quran ada banyak pendapat, selagi dia tidak bercanggah, maka lebih baik kita menganggapkan pendapat itu semua boleh dipakai. Ambil pendapat semua tu boleh dipakai kalau dia tak bercanggah. Okey, tak bercanggah, Jadi dengan itu, kalau kita kata ini tak bercanggah, semua pendapat ni tak bercanggah, jadi kita ambil semuanya sebagai faedah. Jadi kita letakkan faedah yang pertama tadi ialah kalau ada pendapat banyak-banyak, selagi tak bercanggah, kita ambil semua, kita pegang semua boleh pakai, Itu faedah pertama. Faedah kedua iaitu orang Islam tidak akan kompromi dalam bab tauhid. Takkan kompromi dalam bab tauhid. Aku tak sembah apa yang aku sama sembah. Dan kemudian dia diulang lagi ayat keempat, dia kata, dan aku tak sembah apa yang kamu sembah. Maknanya ulangan-ulangan ni menguatkan lagi maksud, seperti mana yang kita kata tadilah. Kita kata aku tak lapar, jadi dia macam tu. Jadi kuat ni sekarang ni kita nak nyatakan bahawa dalam bab tauhid kita memang tegas, kita memang tidak ada kompromi dalam hal itu. Itu dalam yang faedah yang kedua. Faedah yang seterusnya iaitu kita dapati yang ayat yang kita terjemah tadi, ataupun kita kata ayat nombor 2 dengan nombor 3 adalah sekarang. Ayat nombor 4 dan 5 adalah dalam masa hadapan. Ini menunjukkan apa? Tauhid itu baik dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Kita jangan wah-wah, kekal. Tak adalah hari ini tauhid, esok ni nak syirik, lepas tu nak tukar balik tauhid, betul tak? Tidak boleh macam tu. Tidak boleh. Kita mesti kekal dalam tauhid, sebab bila kita lakukan syirik, terbatal tauhid kita tu. Terbatal tauhid yang kita ada. Jadi bila terbatal, maka apa jadi? Jadi dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 65, iaitu disebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada mereka-mereka sebelum kamu, lain asyrakta, kalau kamu syirik, la batanna amaluka, dah tentu batal, terhapus amalan kamu semua. Wala takunanna minal khasirin, dah pasti kamu akan jadi orang yang rugi. Nampak tu? Jadi jangan sekali-kali kita nak kompromi dalam bab tauhid. Jangan kita sekarang tauhid, sekejap lagi syirik, kemudian tauhid balik, kemudian syirik. Apa jadi? Kita dah tak ada amalan. Lepas tu kita, bila kita tauhid syirik je, hilang amalan semua. Lepas tu kita tauhid balik, macam mana? Boleh terima ke tauhid kita tu? Adakah betul ke kita ni, jujur ke dalam mentauhidkan Allah SWT ni? Jadi tanda soal, Allah nak terima ke tidak?
Jadi inilah kita kata tauhid, dia berkekalan, tak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya, ya. Itu adalah salah satu faedah yang kita boleh dapat daripada pendapat-pendapat yang kita sebut tadi. Kemudiannya satu lagi faedah iaitu perbezaan ketara antara Islam dengan agama lain. Tadi kan kita sebut salah satu pendapat tu kata berbeza objek sembahan kita, iaitu aku sembah Allah, aku sembah berhala, dan ibadat aku adalah tauhid, ibadahmu adalah syirik, kan. Jadi perbezaan ketara antara Islam dengan agama lain ialah Islam yang disembah hanyalah Allah, iaitu Khaliq, pencipta semuanya, dialah yang disembah. Manakala agama lain dia ada sembahan yang diberikan kepada siapa? Kepada makhluk yang dicipta. Jadi kita orang Islam sembah Khaliq, mereka menyembah, kalau ada kadang-kadang bercampur dengan sembahan kita, dia sembah Allah dan juga makhluk, ataupun dia hanya sembah makhluk saja. Jadi kat mana-mana pun ada di situ sembahan pada makhluk. Yang ini adalah beza antara kita orang Islam dengan agama lain. Ini jelas dalam apa yang kita dah sebutkan tadi. Lagi satu lagi pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu hukum ibadat. Hukum ibadat kita dalam Islam, hukum ibadat kita adalah tauhid. Tauhid ini adalah amalan yang paling tinggi, paling besar, dia punya pahalanya, dia punya ganjarannya, ataupun dia paling besar di sisi Allah SWT. Tauhid, ikhlas, itu paling besar sekali. Namun bagi selain daripada Islam, ibadat mereka tu adalah apa? Adalah syirik. Bila adalah syirik, apa dia? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan bahawa ia disyirikkan, tapi Allah mengampunkan dosa yang selainnya, selain daripada syirik, bagi sesiapa yang dia mahu. Jadi bila syirik, itu adalah dosa yang paling besar, tak dimaafkan oleh Allah SWT sekiranya dia mati atas dosa itu. Kalau dia bertaubat, insya-Allah Allah akan terima kalau taubatnya taubat yang nasuha, iaitu yang murni, yang bersih, yang suci, yang benar-benar ikhlas untuk kembali kepada jalan yang benar. Okey. Faedah yang seterusnya dan yang terakhir yang kita akan sebut di sini, iaitu orang Islam tidak akan menerima ibadat yang syirik langsung. Dia tidak akan terima. Ini yang kita, salah satu daripada pendapat yang kita sebut tadi, iaitu pendapat yang keempat, yang mana bila ibadat mereka, ibadat orang musyrikin, orang Islam kata aku tak terima ibadat kamu, dan kamu juga tak akan terima ibadat aku juga, kan? Jadi kat sini orang Islam tidak akan menerima ibadat yang syirik, tidak akan terima. Tidak akan terima langsung, tidak akan ada sekongkol langsung, tidak akan mahu apa-apa berkaitan dengan ibadat yang syirik. Itu orang Islam yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang ajak kita untuk berkongsi, jom kita sama-sama pergi ke rumah ibadat yang lain, agama lain, jadi macam mana kita nak buat? Kita kata tidak, saya tidak akan terima, tidak akan pergi untuk beribadat sama-sama dengan mereka. Tak ada. Sebab apa? Ibadat mereka itu syirik, ibadat kami adalah tauhid. Tidak boleh bercampur dua-dua itu. Macam mana kalau keadaan kita kata seseorang itu dia mahu solat, tapi dia pergi masuk ke dalam tempat yang penuh dengan najis. Boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi dia tidak akan campurkan antara yang bersih dengan yang kotor. Dia mesti tempat yang bersih baru dia boleh salat. Seperti itu jugalah kita, ibadat kita adalah tauhid yang bersih, yang murni. Jadi tidak boleh dicampur adukkan dengan ibadat yang syirik. Jadi orang Islam tidak akan terima langsung ibadat syirik. Jadi itulah faedah-faedah yang kita boleh dapat dalam perbezaan pendapat-pendapat tadi tentang 4 ayat tadi, ayat 2, 3, 4 dan 5, yang mana ayat 2 dan 3 diulang balik dalam di ayat 4 dan 5. Ulang dari segi maksud dia macam sama. Ayat nombor 3 dan 5 memang sama. 3 dan 5 memang sama. Cuma ayat kedua dan ayat 4 cara berbeza, tapi
maksud dia tetap sama. Maksud dia sama dari segi zahirnya lah yang kita baca sebelum ni. Cuma kita dah jelaskan pendapat ulama menyatakan ada yang menyatakan yang sama tu adalah takkid, itu satu pendapat, dan ada lagi 3 pendapat menyatakan sebenarnya 2 ayat yang sama diulang itu adalah mempunyai beza maksud, dan beza-beza maksud ni kita dah terangkan, dan bila ada banyak-banyak maksud ni kita ambil semuanya sebagai pendapat yang boleh dipakai, dan bila kita ambil semuanya kita dapat banyak faedah-faedah tentang macam mana orang Islam itu dalam hal tauhid, dalam hal dia dengan agama lain macam mana. Jadi nampak jelas apa yang dimaksudkan dalam surah Al-Kafirun itu, dan kita akan masuk dalam ayat yang 6 yang mana kita akan baca pada hari esoknya insya-Allah, dan itu akhir surah Al-Kafirun. Semoga ianya bermanfaat insya-Allah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.